Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Jessica Chung, ini Ringkas TVS edisi 7 Februari 2021. Prosedur operasi standard SOP perayaan sambutan Tahun Baharu Cina untuk tahun ini perlu diperhalusi. Ini bagi mengelakkan sebarang kesalahfahaman dalam kalangan masyarakat Cina. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak dilihat secara mendalam berkenaan dengan adat budaya masyarakat Cina apabila menyambut Tahun Baru Cina, yang mana satu daripada budaya yang amat penting adalah makan bersama-sama dalam satu keluarga. Dan perkara inilah yang saya rasa patut diperhaluskan. Kalau MKN ataupun KKM di Semenanjung Malaysia hendak mengeluarkan kaedah-kaedah ataupun SOP, perhaluskan sedikit supaya ia tidak mendatangkan perasaan kurang senang oleh masyarakat Cina. Terdahulu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa perayaan di negeri-negeri Semenanjung dan Sabah akan terhad kepada anggota keluarga yang tinggal bersama. Lawatan dari rumah ke rumah, perjalanan rentas daerah dan perjalanan rentas negeri juga adalah dilarang. Bagaimanapun, Kerajaan Sarawak telah memutuskan SOP-nya sendiri kerana beberapa bahagian di Sarawak kini berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kerajaan Sarawak lebih prihatin tentang perkara ini dan saya pun duduk dalam SDMC. Kita berbincang perkara ini secara meluas. Apa yang patut kita lakukan, berapa jumlah dan sebagainya, dan kurang daripada itu kita mengeluarkan SOP dan kaedah-kaedah tertentu agar ia merangkumi banyak perkara yang kita lihat untuk diperhaluskan sebelum kita membuat pengumuman itu. Tahun Baharu Cina jatuh pada 12 Februari tahun ini dan secara tradisinya ia disambut selama 15 hari. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin Akur dengan keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang tidak membenarkan aktiviti rumah terbuka dan ziarah-menziarahi semasa perayaan Tahun Baharu Cina tahun ini yang bertujuan untuk mengekang penularan jangkitan penyakit COVID-19. Lee yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri berkata turut tidak dibenarkan adalah acara tarian singa dan naga serta perjumpaan keluarga di hotel dan restoran untuk sambutan Malam Tahun Baharu Cina. Bagi acara berkumpul beramai-ramai untuk majlis makan malam, katanya, ia hanya boleh disambut dalam kalangan keluarga terdekat sahaja dan tidak melebihi 20 orang. Tambah lagi, tiada acara mengagih buah limau mandarin di sekitar Miri diadakan seperti pada tahun-tahun sebelum ini. Beliau turut menyeru kepada komuniti Cina Miri untuk memanfaatkan kemudahan teknologi mudah alih untuk berhubung dengan saudara dan ahli keluarga semasa perayaan Tahun Baharu Cina ini dalam mengharungi krisis COVID-19. Sarawak mencatatkan 185 kes baharu COVID-19 pada Sabtu. Ini sekaligus menjadikan keseluruhan kes meningkat kepada 5,457 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah berkenaan, Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 101 kes, diikuti Lundu 19 kes, Song 18 kes, Dalat 12 kes dan Subis 7 kes. Kes turut dikesan di Kenawit dengan 6 kes, Bintulu 4 kes, Kapit 4 kes, Bauk 3 kes, Kuching 2 kes, Seratok 2 kes, Miri 1 kes, Julau 1 kes, Meradong 1 kes, Belaga 1 kes, Matu 1 kes, Kabong 1 kes dan Lawas 1 kes. Sementara itu, terdapat 157 kes baru yang sudah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Sibu 72 kes, Hospital Miri 60 kes, Hospital Bintulu 12 kes, Hospital Umum Sarawak 10 kes dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di bawah Hospital Kapit 3 kes.
Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang sudah pulih atau dibenarkan discharge meningkat kepada 3,602 orang atau 66.01% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Mengenai kluster di Sarawak, JPBN Sarawak memberitahu terdapat 14 kluster yang masih aktif sehingga kini. Baik, secara keseluruhan, Malaysia merekodkan sebanyak 3,847 kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 238,721 kes. Daripada jumlah itu, sebanyak 4 daripadanya adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 kini adalah sebanyak 50,894 kes. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 1,481 kes, diikuti Johor 585, Kuala Lumpur 402 dan Sabah 233. Dalam pada itu, jumlah kes sembuh terus mencatatkan peningkatan sebanyak 1,692 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kini sebanyak 186,970 kes. Sementara menunggu keputusan ujian calitan COVID-19, kesemua ruang di Rumah Panjang Long Laput telah disanitasi. Semua ruang di luar dan dalam rumah panjang serta rumah persendirian di kawasan tersebut turut melalui proses sanitasi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maureen Sim, operasi itu meliputi 116 buah bilik di 4 blok rumah panjang, sebuah rumah ikasih, kantin dan rumah mering Ngau Imang. Seramai 5 orang anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudi yang diketuainya telah melaksanakan sanitasi dengan menggunakan 4 unit tangki semburan dan bahan sodium hipoklorit dengan nisbah campuran 1:10. Tujuan sanitasi awam ini dilaksanakan adalah untuk memastikan kawasan tersebut bersih dan bebas daripada pandemik COVID-19. Selesai saja operasi sanitasi awam, kami terus bergerak ke Kampung Long Laput untuk menjalankan operasi sanitasi awam di kampung pula. Di mana di kampung ada beberapa PUI masih dalam tunggu result untuk COVID. Tapi belum pastilah apa dia punya, mungkin harap-harap dia negatif, tapi penduduk kampung dia rasa gelisah dan jusalah dengan dengan dia punya situasi yang berlaku masalah pada semasa, sebab semua khawatir, yang seperti yang kita tahu semua khawatir tentang COVID, semua orang takut, dan itulah. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTEK) dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia di Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan inisiatif bagi penempatan sementara pekerja di hotel. Ia berdasarkan Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja Akta 446. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, inisiatif ini merupakan alternatif terbaik pada masa ini yang secara tidak langsung dapat membantu kelangsungan perniagaan pengusaha hotel yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19. Usaha proaktif ini juga bertujuan untuk menangani penularan wabak COVID-19 yang berpunca daripada kluster tempat kerja, khususnya yang melibatkan penginapan pekerja. Hotel yang telah berdaftar dengan MOTEK hanya perlu mengemukakan permohonan secara terus ke email inisiatifhotel@motek.gov.my. Dan untuk mereka yang belum berdaftar itu, mereka perlu berdaftar dengan MOTEK terlebih dahulu di bawah www.spip.gov.my sebelum permohonan mereka dipanjangkan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Permohonan adalah terbuka kepada hotel yang berminat dan memenuhi syarat di bawah Akta 446. Skop hanya melibatkan penginapan bilik sahaja, tidak termasuk kos air, elektrik, dobi serta kemudahan lain. Namun, sekiranya majikan ingin mendapatkan kemudahan lain yang berkaitan, mereka boleh berunding terus dengan pihak hotel.
Sementara itu, Motek telah mengenal pasti beberapa buah negara, antaranya Brunei, Singapura, Thailand serta Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand sebagai negara-negara berpotensi untuk dibabitkan dalam gelembung perjalanan dengan Malaysia. Sehubungan itu, Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya mengadakan perbincangan dengan Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Luar bagi meneliti potensi tersebut. Negara-negara berkenaan dikenal pasti sebagai selamat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita memang ada SOP yang sedia ada. Di mana kita telah mengenal pasti gelembung perjalanan untuk negara-negara luar yang kalau mereka bersedia untuk menerima kita ataupun negara daripada luar daripada negara mereka, misalnya kalau Singapura misalnya, kalau mereka bersedia, kita sudah ada prosedur kita, SOP kita. Dan juga kalau dalam negara kita sendiri, kalau ada yang boleh kita mulakan SOP gelembung dari segi misalnya permainan ataupun main golf ataupun pergi ke pulau-pulau, kita juga bersedia. Namun begitu pada masa ini, oleh kerana keadaan ini masih belum dibenarkan, maka kita tidak dapat meneruskannya lagi. Sebagai pengerusi Suruhanjaya bagi Rantau Asia Timur dan Pasifik dalam Jawatan Kuasa Krisis Pelancongan Global, Pertubuhan Pelancongan Dunia Pertubuhan Bangsa Bersatu, Malaysia turut menyuarakan cadangan bagi ketelusan dan penyeragaman prosedur operasi standard merentas sempadan oleh negara-negara yang selamat untuk memudahkan perjalanan dengan mengambil kira pandangan agensi-agensi kesihatan negara terlibat. Baiklah, itu sahaja dahulu buat masa ini. Ingat, peperangan kita belum selesai. Jaga penjarakan fizikal anda dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Pada musim banjir ini, anda dinasihatkan untuk terus mengamalkan langkah berjaga-jaga dan ikuti perkembangan banjir di kawasan masing-masing. Saya Jessica Chung untuk TVS. Salam hormat dan jumpa lagi.